Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita nak sambung lagi topik yang ke-6, perancangan program bagi sains awal kanak-kanak. Pengenalan awal sains yang berasal dari bahasa Latin ni dah dibincangkan pada slide-slide sebelumnya. 3 aspek bidang sains, kognitif, afektif, psikomotor juga dah dibincangkan pada topik-topik sebelumnya. Matlamat pembelajaran awal sains adalah untuk bantu kanak-kanak supaya mereka lebih peka dan prihatin terhadap keadaan alam sekitar. Secara tidak langsung memperoleh pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai-nilai murni dan tanggungjawab untuk berusaha serta bertindak secara individu atau berkumpulan. Tokoh-tokoh sains dalam Islam: Ibn Sina, Ibn Battuta dan Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi dan Ibn Bajjah. Pakar saintis di dunia. Ni orang putih. Tadi Islam. Ni Islam. Okey, ni Islam. Ni perubatan. Ibn Battuta ni saya tak ingat dah. Al-Farabi ni ada teori-teori. Ni semua ada teori-teori masing-masing. Ya. Albert Einstein, Galileo Galilei, Benjamin Franklin. Ni yang bukan Islam punya. Kanak-kanak dan sains. Baik, tugasan awak ialah saya nak awak buat satu video lebih kurang dalam masa 1 minit untuk menerangkan sumbangan ke-6 tokoh Islam ini dalam bidang sains. Okey? Sumbangan ke-6 tokoh Islam ini dalam bidang sains. Okey, itu tugasan. Hantar esok. Ya, hantar esok. Baik, kanak-kanak dan sains. Kepentingan belajar sains, sensitiviti pada persekitaran, membantu kanak-kanak memahami dunia sekeliling. Sikap berhati-hati, memupuk sikap berhati-hati. Meningkatkan minat pada sains, menyumbangkan perkembangan intelek, pengukuhan, perkembangan sosial dan emosi, perkembangan sensori deria melalui aktiviti hands-on. Okey, baik. Kanak-kanak memiliki keinginan yang tinggi untuk mengetahui setiap perkara yang berlaku di persekitaran. Dia nak, kanak-kanak ni sebagaimana yang kita belajar pada teori-teori yang lalu, dia serap, safe segala jenis benda yang berlaku di persekitaran dia. Kenapa? Kerana minda dia pada ketika itu bersih dan nak serap saja. Oleh itu, kita sebagai pendidik perlu ajar mereka dengan perkara-perkara yang dapat memberi kebaikan pada diri mereka supaya mereka dapat jadi manusia yang berguna. Ibu bapa pun sama. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan benda-benda yang baik supaya anak-anak dapat menyerap segala kebaikan itu dan secara tak langsung akan menjadi kanak-kanak yang membesar dengan baik. Elakkan daripada menggunakan perkataan kritikal. Apa perkataan yang kritikal? Seperti mengkritik, iktiraf, bangkangan, selalu merendah-rendahkan anak-anak, selalu memandang rendah kepada anak-anak, tidak menyokong anak-anak, tidak support anak-anak. Itu akan menjadikan mereka anak-anak yang tidak dapat berkembang dengan baik, menjadikan mereka kurang confident, menjadi mereka tidak percaya dengan persekitaran, menjadi mereka acuh tidak acuh untuk melakukan sesuatu, berani tak berani nak buat sesuatu, tidak ada keyakinan dalam diri mereka. Jadi oleh kerana itu, ibu bapa perlu didik anak-anak di peringkat kecil ini dengan benda yang baik-baik. Sebab apa? Sebab minda dia tengah bersih dan dia nak grab semua benda yang berlaku di persekitaran mereka. Jadi inilah peluang sebagai guru, sebagai ibu bapa untuk kita terapkan banyak nilai-nilai moral kepada diri anak-anak itu. Memudahkan membuat perkaitan antara dunia persekitaran dan dirinya. Memupuk minat bidang sains dengan memberi mereka peluang juga galakkan untuk bermain dan membuat eksperimen-eksperimen yang mudah dan menyeronokkan. Kanak-kanak perlu dipupuk dengan semangat mencintai, menghargai dan memelihara bumi dan alam sekitar supaya bumi sentiasa bersih dinikmati oleh generasi. Baik, kalau kita lihat kanak-kanak ini dia membesar dengan tak tahu apa. Jadi kitalah yang memberi didikan kepada mereka supaya mereka dapat input yang baik. Jadi kalau guru, kalau ibu bapa tidak menggunakan peluang keemasan ini, jadi
kita bimbang kanak-kanak ini membesar dengan norma ataupun situasi yang tidak baik. Jadi rugilah. Kita ibu bapa mesti nak anak baik-baik. Jadi kita kena ajar baik-baik. Ya, ajar baik-baik. Indahnya kalau ibu bapa semua mengambil berat, maka tak akan wujud anak-anak yang mencarut di sekolah, yang panggil kawan-kawan dia dengan bodoh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ibu bapa di rumah pernah dengar perkataan itu. Dia berkawan dengan kawan-kawan dia kat luar, jadi dia dapat perkataan itu daripada kawan-kawan dia. Dan setiap ibu bapa jaga anak masing-masing, dan insya-Allah anak masing-masing itu berjaya untuk tidak menggunakan perkataan-perkataan seperti itu. Jadi bila dengar, terus bagi warning, bagi amaran, jangan ulang lagi, perkataan itu tidak elok. Dan dapat memahami sifat ingin tahu kanak-kanak serta membantu mereka mengenal dan mensyukuri kebesaran Allah yang dinikmati oleh mereka. Meningkatkan kemahiran sensori, iaitu deria-deria dia, penglihatan, bau, rasa dan sebagainya, fizikal, emosi, intelektual, kerohanian dan sosial kanak-kanak. Bidang sains ini banyak aspek yang kita boleh belajar. Sensori, rasa, fizikal, kita keluar cari bahan buat eksperimen, emosi, kegembiraan, intelektual, pemikiran, kerohanian, menghormati, estetika, menyayangi alam sekitar, sosial kanak-kanak, hubungan dia sesama dia, hubungan dia dengan guru-guru. Nampak tak? Bidang sains. Meningkatkan penggunaan bahasa sains seperti menyebut perkataan bakteria, atmosfera, cakrawala, hidupan, habitat dan sebagainya. Banyak. Kanak-kanak belajar menerusi imajinasi. Imajinasi ni bayangan. Dia plan. Dia dengar kita, dia tak tahu apa yang kita cerita, tapi dia plan ikut kepala otak dia. Bila kita jumpa dengan realiti, kita bawa dia kepada dunia realiti, dia akan membetulkan balik imajinasi dia itu kepada satu imajinasi baru yang lebih tepat dengan realiti. Individu yang paling memberi kesan terhadap imajinasi kanak-kanak ialah mereka yang paling rapat dengannya, iaitu ibu bapa, guru atau pengasuh. Sebab itu saya kata, guru, ibu bapa, pengasuh perlu memberi satu input yang baik kepada anak-anak ini supaya kanak-kanak ini dapat jadi kanak-kanak yang cemerlang dunia dan akhirat. Didik dengan kasih sayang, didik dengan kebaikan, panggil dengan panggilan yang kasih sayang. Okey, kalau degil, ajar, bincang, didik, doa pada Allah lah. Sebenarnya anak-anak yang baik ini datang daripada ibu bapa yang baik, benih yang baik. Macam mana nak dapat benih yang baik? Masa mula-mula bersama dengan suami isteri, doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sekiranya Engkau takdirkan pada malam ini lekat anak ataupun terjadinya anak di rahim ini, maka aku pinta kepadamu ya Allah agar Engkau melindungi anak ini daripada kejahatan syaitan, dunia dan isi-isinya. Minta. Jadi kat situ dah jadi, dah benih yang baik dah kat situ. Lain lagi, benih yang baik itu asal daripada pasangan yang baik, pasangan yang sentiasa bertaubat pada Allah, pasangan yang sentiasa mendekatkan diri pada Allah, pasangan yang sentiasa takarrub pada Allah, pasangan yang sentiasa takut pada Allah, pasangan yang sentiasa berharap pada Allah. Maka akan wujudlah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang takut pada Allah, generasi yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi generasi-generasi yang nakal ni sebab ibu bapa dia nakal dulu. Jadi Tuhan nak mewayangkan, nak menunjukkan kembali, inilah perbuatanmu dulu masa budak-budak nakal pada ibu bapakmu, maka inilah anakmu buat padamu, dan itulah ibu bapakmu dulu rasa bagaimana engkau berkelakuan seperti ini. Oleh kerana itu pentingnya taubat. Taubat itu penting. Sebab bila taubat, mudah-mudahan akan dapat menyelamatkan kita daripada wayang seperti itu. Diulang tayang, pertunjukan, balasan, diselamatkan kita. Itu penting. Menurut Marjorie Taylor, seorang pakar psikologi merangkap penyelidik daripada University of Oregon, tak tahu nak sebut tu, awak sebut sendiri ya. Malah nak sebut. Kanak-kanak menggunakan imajinasi sebagai alat pemikiran mereka. Menggunakan imajinasi untuk mencari penjelasan yang sukar difahami, iaitu masalah keluarga, isu ketuhanan, dunia sebelum kelahiran. Jadi part ini ibu bapa perlu bijak, guru perlu bijak, pengasuh perlu bijak.